welcome to our presentation video. Saya, Nurul Adrana dan dua orang lagi rakan sekumpulan saya, Khairul Insyirah dan Arfa Alia, merupakan pelajar SMK Subang Bestari dan kami juga daripada kelas 4 Nabila. Saya dan rakan sekelas diberi tugasan PBL Kimia Tingkatan 4 dan kami harus menjalankan aktiviti 5.8 daripada bab 5 iaitu Ikatan Kimia. Dalam aktiviti 5.8, kami harus mencari masalah penggunaan sebatan ion dan sebatan kovalen dalam salah satu bidang dan kami telah memilih bidang perubatan dan kegunaan rumah. Bukan itu sahaja, kami juga perlu mengenal pasti cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebelum itu, kita haruslah mengenal pasti maksud sebatan ion dan sebatan kovalen. Bagi sebatan ion, ia terdiri daripada ion-ion yang disusun dengan teratur pada kedudukan tetap. Ion-ion ini terdiri daripada ion yang bertentangan cas. Seterusnya, ion-ion tersebut ditarik oleh gaya elektrostatik yang sangat kuat. Antara contoh sebatan ion ialah natrium klorida. Apa pula maksud sebatan kovalen? Sebatan kovalen terdiri daripada molekul-molekul kovalen yang neutral. Atom-atom terikat bersama oleh ikatan kovalen. Seterusnya, molekul-molekul ditarik bersama oleh daya tarikan yang lemah iaitu daya tarikan van der Waals. Rakan-rakan bolehlah merujuk gambar rajah tersebut supaya dapat memahami dengan lebih jelas. Kedua-dua sebatan ion dan sebatan kovalen mempunyai sifat-sifat fizik yang tersendiri. Yang pertama, sebatan ion mempunyai takat lebur dan takat lidah yang tinggi, manakala sebatan kovalen mempunyai takat lebur dan takat lidah yang rendah. Yang kedua, kebanyakan sebatan ion larut dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut organik. Tetapi terbalik pula bagi sebatan kovalen. Kebanyakan sebatan kovalen tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut organik. Yang terakhir, sebatan ion dapat mengkonduksi elektrik dalam keadaan lebur atau larutan aqueous, manakala sebatan kovalen tidak dapat mengkonduksi elektrik dalam semua jenis keadaan. Back to our discussion. Masalah penggunaan sebatan ion dari segi sektor perubatan antaranya ialah natrium bikarbonat. Sebatan ini digunakan untuk merawat keadaan yang disebabkan oleh keasidan yang tinggi di dalam tubuh seperti gastrik. Tetapi, tahukah anda, pengambilan natrium bikarbonat dalam dos yang tinggi atau jangka masa yang panjang boleh menyebabkan pecah perut. Selain itu, sebatan ini membolehkan pengguna berasa mual atau kembung. Selain boleh menyebabkan sesuatu yang serius berlaku seperti sakit dada atau sawan. Pengambilan natrium bikarbonat yang berlebihan juga boleh berlakunya kerap ruam, gatal-gatal atau bengkak terutamanya pada bahagian muka, lidah dan tekak. Malah, sebatan ini juga boleh menyebabkan pening yang teruk dan masalah pernafasan serta rasa gelisah dan perubahan mental. Anda dilarang untuk mengambil ubatan natrium bikarbonat jika anda mempunyai penyakit darah tinggi. Seterusnya, wanita mengandung, wanita yang merancang untuk mengandung atau wanita yang menyusukan anak adalah dilarang sama sekali untuk mengambil ubatan yang mengandungi sebatan ini. Di samping itu, jika anda mempunyai masalah buah pinggang dan masalah hati, serta kandungan kalsium dalam badan anda adalah rendah, anda juga dilarang untuk mengambil ubatan natrium bikarbonat. Masalah penggunaan ini juga mempunyai cara penyelesaiannya. Antaranya ialah anda perlu mengambil ubat seperti mana yang diarahkan oleh doktor atau ikut arahan seperti yang tertera pada lampiran di dalam produk. Tetapi sebelum mengambil ubat ini, anda masih perlu memaklumkan kepada doktor anda mengenai senarai ubat-ubatan semasa anda. For your information, natrium bikarbonat boleh berinteraksi dengan ubat-ubatan dan produk-produk seperti berikut: aspirin, barbiturates, lithium, memantine, prednisone, quinidine, salicylic and salicylics. Jika anda ada mengalami alergi sama ada serius atau tidak, anda perlu pergi ke hospital atau klinik dengan kadar segera. Selain itu, anda perlulah menyimpan ubat pada suhu bilik agar jauh dari haba dan cahaya matahari serta jangan mengambil ubat yang telah tamat tempoh. Akhir sekali, elakkan ambil ubatan ini dengan susu atau produk ternusul lain dan tidak boleh ambil lebih dari 2 kali sehari. Seterusnya, bagi sebatan kovalen pula terdapat masalah penggunaan dari aspek penggunaan rumah. Sebagai contoh, glycerol.
Formula kimia bagi gliserol ialah C3H8O3. Gliserol banyak digunakan di dalam produk penjagaan kulit untuk melembabkan kulit dan mencegah kulit kering. Tetapi, jika gliserol diambil dalam kuantiti yang banyak, kulit boleh menjadi panas dan pedih. Malah, kulit juga boleh menjadi kemerahan dan munculnya iritasi kulit. Di samping itu, penggunaan gliserol juga boleh menyebabkan mual, sakit kepala, kembung, muntah dan lain-lain. Penggunaan gliserol yang terlalu banyak boleh menyebabkan penghidratan berlebihan pada kulit, berminyak dan kelainan kelembapan kepada kulit kering. Selain itu, terdapat amaran kepada wanita mengandung atau menyusukan anak di mana mereka perlu mengelakkan daripada menggunakan produk yang mengandungi gliserol. Sebaliknya, boleh hubungi doktor untuk mendapatkan nasihat jika perlu. Terdapat beberapa cara penyelesaian daripada masalah yang disebutkan sebentar tadi. Yang pertama, kita boleh melakukan test pada kulit terlebih dahulu supaya dapat mengesan sama ada produk tersebut sesuai atau tidak. Selain daripada itu, kita boleh berjumpa dengan doktor untuk mendapatkan nasihat dan cadangan yang lebih tepat sebelum mula menggunakannya. Seterusnya, kita perlulah menyimpan gliserol pada tempat yang selamat dan dijauhi daripada bahan mudah terbakar. Pada masa yang sama, kita sebagai pengguna adalah amat penting untuk sentiasa menyimak pakej produk untuk arahan mengenai penyimpanan atau bertanyakan ahli farmasi anda. Penyelesaian yang terakhir ialah kita perlulah elakkan daripada menyapu gliserol di kawasan kulit yang sensitif seperti di bawah mata. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.